Bertemu kembali untuk Minggu Baharu rentasan berita edisi 841. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Andai kata anda bukan senjata politik tebuk atap, sila buktikan. Antara burung belatuk, katak dan kera mengambang. Rampasan kuasa dikatakan langkah kanan. Hadi Awang hina mahkamah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Pakatan Harapan dalam satu kenyataan pada 5 Mac lalu mengambil maklum tentang siri tindakan agensi termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN serta Polis Diraja Malaysia PDRM terhadap ahli-ahli parlimen pembangkang, pegawai-pegawai malah juga ahli-ahli keluarga mereka. Pada waktu ini kami difahamkan tindakan-tindakan masih terus dilakukan bersekali dengan tekanan untuk ahli-ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dari segi prinsip kami menyokong sebarang tindakan yang berlandaskan hukum dan undang-undang, tetapi sebarang penyalahgunaan institusi atau agensi dengan niat untuk mengganggu, menekan atau menakut-nakutkan musuh politik langsung tidak boleh diterima. Kami percaya ini telah dilakukan terhadap ramai termasuk YB Lim Guan Eng dan isteri YB Larry Seng, YB Steven Chung dan kini secara tidak langsung terhadap YB Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Demikian kata kenyataan tersebut yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Kenyataan tersebut juga mengecam sekeras-kerasnya penggunaan SPRM, LHDN, PDRM dan agensi-agensi lain sebagai senjata politik, terutama bagi tujuan menambah sokongan kerajaan minoriti Perikatan Nasional. Majlis Presiden Pakatan Harapan berpendapat pertandingan politik di Malaysia wajib berlaku dalam suasana yang sihat dengan amalan demokrasi yang berteraskan perlembagaan persekutuan. Selain itu, kenyataan tersebut menyuarakan kekesalan dengan tindakan pihak berkuasa ke atas perniagaan dengan pelbagai tuntutan keuangan yang tidak munasabah serta juga pembekuan akaun bank untuk menambahkan pendapatan kerajaan yang kian berkurangan. Tindakan memeras perniagaan dalam keadaan kemelesetan ekonomi harus ditangguh kerana ia akan menyukarkan survival perniagaan dan menjejaskan pekerjaan, tegas Majlis Pakatan Harapan. Dengan pantas SPRM dan LHDN menafikan kenyataan Majlis Pakatan Harapan itu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataan menegaskan Suruhanjaya itu merupakan agensi penyiasatan yang bebas dan sentiasa memastikan tindakannya berlandaskan undang-undang tanpa membabitkan kecenderungan politik. Tomahan tersebut dianggap sebagai tidak berasas serta tidak bertanggungjawab kerana perkara itu boleh menjejaskan imej SPRM sekaligus menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat terhadap SPRM, kata kenyataan tersebut. Sementara itu, LHDN pula dalam satu kenyataannya berkata tindakan itu bertujuan memastikan pematuhan kepada undang-undang percukaian yang berkuat kuasa. Katanya sebagai sebuah agensi utama pemungut hasil negara, LHDN kekal komited menjalankan amanah yang diberikan tanpa rasa bimbang atau pilih kasih. LHDN sentiasa adil, saksama dan berintegriti kepada semua pembayar cukai serta bertindak berpandukan peruntukan undang-undang percukaian negara secara teratur dan profesional. Sumbangan itu, LHDN ingin menekankan bahawa setiap aktiviti penguatkuasaan termasuk aktiviti pungutan dan guaman sivil dilakukan berlandaskan Akta Percukaian yang berkuat kuasa serta berpandukan Rangka Kerja Audit Cukai atau dikenali sebagai RKAC dan Rangka Kerja Siasatan Cukai RKSC yang boleh diakses menerusi portal rasmi LHDN, katanya. Alhamdulillah, kedua agensi kerajaan ini mengaku mereka bersih dari kekotoran akibat kerja menebuk atap dan scheme of things. Dengan kesempatan ini, Jom Channel ingin memanjangkan kenyataan media daripada ahli parlimen
Sekijang Hajah Natrah Ismail yang bertarikh 7 Mac 2021. Jom channel bacakan tanpa pindaan supaya kalian boleh membuat penilaian. Hari ini saya telah membuat satu laporan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkenaan satu kejadian percubaan mendapatkan sokongan saya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan janji manfaat yang boleh saya perolehi dengan pemberian sokongan tersebut. Kejadian itu telah berlaku pada 3 Mac yang lalu dan melibatkan dua individu termasuk seorang yang bergelar Datuk Sri. Saya membuat laporan ini berdasarkan Seksyen 25 Akta SPRM 2009 berkenaan kewajipan melaporkan tawaran suapan. Saya berharap pihak SPRM akan dapat menyiasat perkara ini pada kadar segera. Sekali lagi saya nyatakan bahawa saya tidak berminat untuk memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan saya tidak mahu mengkhianati Parti Keadilan Rakyat, pimpinan dan yang terpenting pengundi-pengundi Parlimen Sekijang. Kepada mereka yang masih berusaha untuk mengubah sokongan ahli-ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat atau pembangkang UMNO, berhentilah kerana minoriti yang kamu cuba selamatkan itu sudah pun seperti telur di hujung tanduk. Kepada kerajaan minoriti hari ini saya cuma ada satu kata, lawan. Nah, laporan telah pun dibuat, apalagi SPRM segeralah bertindak dengan bebas dan berdasarkan undang-undang. Sementara itu, pihak LHDN sewajarnya audit semula mereka yang dahulu diaudit sama ada terhadap perubahan dari segi pemilikan dana, aset atau projek selepas ahli parlimen yang nama mereka disebut oleh Majlis Presiden bertukar menjadi katak politik. Jangan siasat akaun bank mereka sahaja, siasat sekali akaun adik-beradik, saudara mara dan lain-lain yang dekat dengan mereka. Ayuh, tunjukkan bahawa kalian semua adalah makhluk Allah yang sentiasa adil, saksama dan berintegriti, beramanah dan bertanggungjawab. Korek kebejatan sampai ke lubang cacing. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi menulis dalam Facebooknya meminta ahli dan penyokong UMNO memahami realiti bahawa dari kiri kanan, depan belakang, atas bawah, musuh tidak pernah berhenti cuba menyekat parti itu. Menurut beliau, keengganan pemimpin menggadaikan UMNO, mereka dipropagandakan mahu menyelamatkan diri daripada pendakwaan mahkamah. Sedangkan pemimpin UMNO kluster mahkamah inilah yang berani dan setia memperjuangkan UMNO walau apa pun menimpa mereka. Jika mahu lihat bagaimana kaedah menyelamatkan diri, boleh lihat katak yang kini selesa di seberang jalan. Boleh juga lihat kepada burung belatuk yang sedang kekenyangan dapat dedak di belakang rumah, tegasnya. Zahid mengkategorikan musuh UMNO kepada dua, iaitu musuh nyata yang sudah pasti dan musuh tidak nyata berselindung dalam kesamaran penuh hasutan. Mereka, kata Zahid, berusaha gigih menghancurkan UMNO once and for all sejak 2 tahun lalu. Musuh tahu UMNO Parti Keramat Bangsa, Agama dan parti terbesar umat Melayu mampu bangkit semula, dakwa ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Zahid berkata musuh mahu UMNO dalam kawalan mereka selepas riwayatnya tidak mampu ditamatkan. Menggunakan broker bertaraf jurucakap dan klaim mereka lah Penyatuan Ummah. Zahid tidak menyebut siapa broker Penyatuan Ummah tersebut. Namun ayat seterusnya memberi bayangan siapa yang beliau maksudkan. Ironinya, dasar Penyatuan Ummah perlu berlandaskan kepada kejujuran dan keikhlasan. Bukan untuk menguasai supaya terus berkuasa. Bukan juga untuk kepentingan sipulan dan sipulan. Pada 5 Mac lalu, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, PAS komited untuk terus memperkuat kerjasama dengan Bersatu dan UMNO selain meneruskan agenda memperkukuhkan perpaduan ummah sebagai asas kerjasama dengan Perikatan Nasional. Taqiyuddin berkata lagi, parti itu juga akan menekankan usaha memperkasakan muafakat nasional dan pada masa yang sama mempertahankan Perikatan Nasional di semua peringkat. PAS juga mengambil ketetapan menolak sebarang usaha mana-mana pihak yang boleh merungkai perpaduan ummah yang telah sedia terjalin, katanya, seperti dipetik bernama. Nah, jelaskan siapa broker yang dimaksudkan Zahid. Zahid juga mendakwa seandainya berjaya, jenama UMNO juga boleh dipergunakan. Jutaan ahli UMNO boleh di-remote dan dikudakan. Beliau menegaskan tanpa cabaran pemimpin dan ahli UMNO, kedudukan dan kekuasaan mereka iaitu musuh UMNO lebih selesa dan terjamin. Walaupun itu bermaksud kebajikan rakyat terabai, ekonomi merudum manakala demokrasi tercalar, ujar Zahid. Inilah bebalisma Melayu UMNO. Tahu ada perangkap tetapi tetap masuk ke dalamnya. Tahu diri ditikam tetapi terus tidak menepis tikaman itu. Tahu wujud pengkhianatan tetapi masih lagi mendakapnya. Kerana parti keramat ini mengembangkan layar bahteranya sambil melabuhkan sauh.
Kerana itulah parti tersebut kekal berpusing-pusing di pelabuhan yang dikelilingi musuh yang nyata dan tidak nyata. Kerana itu juga berlatuk kekenyangan dan kera yang mengambang di atas pokok ketawa mengutip ghanimah tanpa sekelumit usaha. Dan katak di bawah pula mengutip sisa-sisa yang dijatuhkan tanpa rasa malu. Semuanya kerana ketakutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia dan begotri melampau dalam slogan No Anwar, No DAP. Sampai bila ahli dan pemimpin UMNO akan sedar? Alkisah Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang menulis sebuah karya yang bertajuk Langkah Kanan Bukan Langkah Syaratan. Lalu beliau meriwayatkan kudeta pada Februari tahun 2020 itu bukan langkah syaratan tetapi langkah kanan. Antara lain beliau mendakwa perubahan Kerajaan Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional dilakukan secara demokratik dan mengikut proses perlembagaan persekutuan dengan langkah paling tepat tanpa menebuk atap dan masuk dari pintu belakang. Ramai pemerhati luar negara sangat kagum dengan pertukaran kerajaan tanpa ada setitik darah pun yang tumpah, tanpa demonstrasi bersih yang mempunyai niat yang tidak bersih, tanpa berlaku pergaduhan dengan polis dan tentera dan tanpa mengganggu pegawai kerajaan yang sedang bertugas. Ini kelakar. Hadi lupa agaknya istilah tebuk atap itu rekaan beliau sendiri. Beliau juga seolah-olah tidak sedar ramai penjawat dari kalangan profesional yang menerajui syarikat berkaitan kerajaan dan agensi kerajaan diganti dengan ahli politik, setengahnya langsung tidak berkelayakan. Sebagai contoh, Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria telah dilantik sebagai pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sebaik sahaja kerajaan tebuk atap ini berkuasa. Nizar mengambil alih jawatan tersebut daripada Dr. Narimah Awin yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada Mac 2019. Narimah seorang doktor perubatan merupakan pengarah pembangunan kesihatan keluarga di Kementerian Kesihatan sebelum bersara pada tahun 2007. Dari tahun 2008 hingga 2013 beliau berkhidmat sebagai penasihat Surantau Kesihatan Ibu Bersalin dan Reproduktif Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi wilayah Pasifik Barat dan Asia Tenggara. Muhammad Nizar pula doktor apa? Bukankah menukar pegawai yang berkelayakan dengan ahli politik itu mengganggu pegawai yang sedang bertugas? Hadi juga mentohmah. Lebih parah ketika itu Pakatan Harapan berani membuat kenyataan yang mencabar kedudukan Islam, Raja-Raja Melayu, Hak Istimewa Bumiputera dan beberapa asas dalam perlembagaan yang lain. Semuanya berlaku sebaik sahaja mereka melangkah masuk ke Putrajaya. Ini lagi kelakar. Satu dunia tahu kenyataan. Saya tak mahu dengar orang kata Perikatan Nasional Kerajaan Melayu Islam ialah dari Presiden MCA Datuk Seri Wika Siong, rakan sekongkol PAS, bukan DAP, rakan gabungan Pakatan Harapan. Rekod juga merakamkan yang mencabar hudud sehingga memfailkan saman terhadap Kerajaan Kelantan ialah gerakan yang kini rakan Perikatan Nasional yang duduk dan didokong PAS, bukannya anggota Pakatan Harapan, DAP. Sehubungan itu, jom channel ingin tahu siapa yang disebut Hadi ramai pemerhati luar negara yang sangat kagum itu. Dari negara mana? Kita tahu Yande telah lari ke Indonesia. Kilang Silverstone akan ditutup bulan Jun ini. Puluhan ribu rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Malaysia mengalami kemerosotan dalam pelaburan langsung asing pada tahun 2020 sebanyak 68%. Fitch Rating menurunkan penarafan keuangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+ yang akan menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Indeks persepsi rasuah CPI Malaysia pula bagi tahun 2020 merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada tahun 2019. Fitch Solutions meramalkan pertumbuhan keluaran domestik negara kasar KDNK 2021 jatuh kepada 10% berbanding 11.5% sebelumnya dan had hutang meningkat sebanyak 60% dari KDNK. Kerajaan Perikatan Nasional meningkatkan kekerapan cabutan khas ramalan nombor 4 digit daripada 8 kali pada tahun 2020 kepada 22 kali pada tahun 2021. Pelik tapi benar. Kuat betul fantasi Presiden PAS Hadi Awang ini. Sehingga tulisan beliau sudah mirip celaan budak walaun tanpa berdasarkan sekelumit bukti. Apapun, kami ingin bertanya bila YB nak keluar negara menunaikan amanah sebagai duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri untuk mendapatkan pelaburan sebagaimana yang dijanjikan. Dan soalan untuk seluruh gerombolan kudeta yang kononnya membuat langkah kanan itu, tidak rasa bersalahkah merampas mandat rakyat, kemudian memegang jawatan tetapi hilang dari radar?
Seorang bekas hakim Mahkamah Persekutuan dilaporkan mahu prosiding menghina mahkamah dimulakan terhadap Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang kerana memfitnah panel hakim berhubung keputusan bahawa enakmen syariah Selangor yang menetapkan seks luar tabi'i sebagai kesalahan jenayah bercanggah dengan perlembagaan. Menurut Datuk Seri Gopal Sri Ram, jelas daripada kenyataan Hadi itu bahawa beliau tidak membaca penghakiman Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Dengan penuh hormat, saya berpendapat kenyataan beliau bersifat menghina mahkamah dan juga perlembagaan persekutuan. Serangan itu menunjukkan bahawa beliau sama sekali tidak menghormati kedaulatan undang-undang, kata Sri Ram di petik Free Malaysia Today. Sri Ram merujuk kepada kenyataan Hadi di Facebook pada 4 Mac lalu yang mengulas keputusan panel 9 hakim pada 25 Februari. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun berkata Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 bercanggah dengan perlembagaan kerana Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kelayakan untuk meluluskan undang-undang tersebut kerana ia sudah ada dalam senarai persekutuan. Beliau yang mengetuai panel 9 hakim itu berkata kuasa utama untuk meluluskan undang-undang jenayah terletak pada Parlimen. Pada 21 Ogos 2019, Ketua Pendakwa Syar'i Selangor mengemukakan tuduhan di bawah Seksyen 28 enakmen tersebut terhadap seorang lelaki berusia 35 tahun di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tertuduh meminta dibicarakan dan prosiding tersebut ditangguhkan sementara menunggu keputusan bantahan perlembagaannya di Mahkamah Persekutuan. Sri Ram berkata pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal itu harus segera memulakan prosiding komital terhadap Hadi. Jika Malaysia kini disabitkan kesalahan menghina mahkamah, maka situasi Hadi tidaklah lebih baik, malah mungkin lebih buruk. Tidak boleh ada pendekatan dui standard dalam isu serangan terhadap tonggak utama kerajaan, tegas beliau. Terdahulu Pengarah Biro Undang-Undang Amanah Kanun, Dr. Zulkarnain Lokman dalam kenyataannya berkata, Hadi dalam kolom minda Presiden menulis artikel bertajuk Merdekakan Perlembagaan tidak menyebut secara khusus tentang keputusan kes seks luar tabi'i pada akhir bulan lalu. Namun isinya tetap menyentuh keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes terbabit. Dalam hujannya, Zulkarnain berpendapat Hadi menerusi rencana minda Presiden telah mengecam para hakim. Kata Hadi, para hakim yang baharu hilang sensitiviti agama. Mereka membuat keputusan berasaskan buku yang dibaca, bukan mengikut pertimbangan akal yang mempunyai budi bicara. Mereka menyembunyikan pentafsiran perkataan agama mengikut kehendak mereka dengan makna yang sempit dan merampas kuasa politik dan pentadbiran secara tersembunyi tanpa difahami rakyat. Malangnya, ada dalam kalangan Melayu Islam yang tiada dalam hatinya kepekaan terhadap Islam. Zulkarnain melihat paling berat ialah kenyataan Hadi apabila berlakunya keputusan mahkamah yang berani mencabar terhadap enakmen jenayah syariah Selangor, menjadikannya laksana batu besar yang dihempas ke dalam lubuk yang tenang. Disangka tiada lagi sakit baki buaya belaan penjajah British di dalamnya, namun tiba-tiba buaya itu mendongakkan kepalanya. Menurut beliau lagi, bagi orang biasa kata-kata ini boleh ditafsirkan sebagai menghina Mahkamah Persekutuan. Adalah amat tidak wajar menyamakan hakim atau mahkamah sebagai buaya belaan penjajah British yang tiba-tiba mendongakkan kepala. Kalau keluarga kita dipanggil sebagai buaya penjajah pun, kita akan marah, ujar Zulkarnain. Beliau seterusnya mencabar Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun supaya mengambil tindakan terhadap Hadi. Kita ingin lihat sama ada Peguam Negara ingin mengambil apa-apa tindakan terhadap penghinaan kepada hakim dan keputusan Mahkamah Persekutuan seperti mana yang dibuat ke atas Malaysia kini baru-baru ini. Kita tidak mahu nanti wujud pula tomahan orang ramai bahawa Malaysia ini mempunyai undang-undang bersifat dua darjat. Justru kenyataan Sri Ram, bekas Hakim Mahkamah Persekutuan dan Zulkarnain, seorang peguam adalah senada berhubung penghinaan terhadap badan kehakiman dan perlunya negara ini tidak dilihat mengamalkan undang-undang dua darjat. Menurut rekod, Malaysia kini didenda RM500,000 oleh Mahkamah Persekutuan setelah didapati bersalah memfitnah badan kehakiman melalui siaran komen pembaca tahun lalu. Tuduhan tersebut dikemukakan oleh Peguam Negara. Nah, rakyat sudah melihat wujudnya kes duluan berhubung penghinaan terhadap mahkamah yang didakwa menerusi catatan di dalam media sosial. Tidakkah kenyataan Hadi yang menyifatkan hakim dan mahkamah buaya belaan penjajah British yang tiba-tiba mendongakkan kepala satu penghinaan? Jelas, tulisan Hadi bukan satu hasil daripada kajian komprehensif dan tiada nilai ilmiah. Apalagi yang ditunggu oleh Peguam Negara? Rakyat tidak mahu melihat kerajaan bersifat dua darjat berhubung isu penghinaan terhadap mahkamah kerana kita berpegang kepada kedaulatan undang-undang. Ingatlah,
rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera.